Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini seperti yang dijadualkan, kita bertemu setiap minggu Isnin malam Selasa. Kita akan sama-sama menambahkan pengetahuan kita, mengukuhkan maklumat-maklumat yang kita pernah pelajari, yang pernah kita ketahui ataupun kita baca tentang kisah-kisah para Nabi alaihimussalatu wassalam. Ada banyak buku, ada banyak pengisian yang kita boleh ikuti, namun pengisian yang kita lakukan ini pada saban minggu adalah untuk kita mendapatkan maklumat yang sebenar-benarnya, yang seperti yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kajian yang dibuat oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullahu ta'ala alaih. Yang mana pada malam ini kita akan memasuki kisah Rasul yang baru, iaitu kisah Nabi Allah Musa alaihimussalatu wassalam. Walaupun siri ini adalah yang ke-27, maknanya pertemuan kita sudah 27 kali. Okey. Malam ini malam yang pertama bagi kisah Nabi Musa. Ini bermakna malam-malam yang sebelum ini, pertemuan kita sebelum ini adalah berkaitan dengan Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi Musa, yang mana Nabi yang terakhir yang kita ceritakan, yang kita pelajari pada minggu lepas adalah kisah Nabi Allah Yusuf dengan Nabi Allah Yaqub alaihimussalatu wassalam. Pengisian ini pendekatannya seperti biasa, kita ada nota ringkas dalam bentuk PowerPoint yang di PDF-kan, yang mana insya-Allah nota malam ni saya akan berikan selepas daripada kelas. Tuan-tuan jangan bimbang, bukanlah nota yang lengkap mana pun, tetapi sekadar maklumat ringkas yang saya gunakan, yang saya akan bentangkan di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk memudahkan mengikuti pembelajaran pengisian untuk malam ini, kita telah pun sediakan senarai semak Nabi-Nabi yang kita akan pelajari. Maka senarai semak ini sangat penting supaya kita dapat mengetahui di manakah, kelas yang manakah, pengisian manakah yang mungkin kita ada tertinggal. Jadi ada senarai semak tu, kita boleh semak lah, nama pun senarai semak kan, so kita kena semak kat mana yang kita telah tertinggal, kat mana yang telah kita ikuti, supaya kita dapat mengikuti pengisian pada setiap minggu ini dengan baik, dengan sistematik, dan tuan-tuan pun boleh mengajar, menyampaikan maklumat ni kepada orang lain. Okey, izinkan saya paparkan terlebih dahulu senarai semak yang saya maksudkan.
Jadi senarai semak ini, ia ada pada nota siri yang pertama. Maksudnya nota yang nombor 1 dulu, ada kita letakkan senarai semak. Baik, saya izinkan saya tunjukkan. Okay. Kalau tuan-tuan lihat di skrin Zoom, tuan-tuan dan puan, ini adalah nota siri yang pertama. Ini adalah nota siri yang pertama. Dekat dalam nota itu, pada halaman yang kedua, muka surat yang kedua, tuan-tuan akan menemukan senarai para nabi dan rasul yang kita akan pelajari. Jadi kalau kita tengok pada senarai semak ni, kita dah sampai pada kisah Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Okey, dah berapa nabi dan rasul kita dah belajar. Maknanya kalau kita tengok dekat sini, kita dah belajar 7. Termasuk Nabi Yaqub gabung dengan Nabi Yusuf ni, maknanya kita dah belajar dekat 8 kisah para nabi, yang mana kisah-kisah ini bukan kita bincangkan secara lengkap daripada lahir sampai wafat, tetapi kita hanya memilih beberapa maklumat-maklumat yang perlu diperjelaskan lagi, perlu dihuraikan lagi. Sebab itu kita letakkan ia dengan istilah kemusykilan. Mungkin tuan-tuan tak muskil, tuan-tuan faham, tapi ada pihak lain mungkin dia muskil. Kan? Jadi kita lihat dekat sini, kalau tuan-tuan gabungkan, kita akan jumpalah beberapa kemusykilan yang telah selesai kita bincang. Sebab tu malam ni siri yang ke-27. Siri ke-27 ni maknanya kelas kita yang ke-27 ini, kita masuk kisah Nabi Musa yang merupakan ada banyak kemusykilan. Lebih kurang ada 36 kemusykilan yang kita akan bincangkan tentang kisah Nabi Musa. Nak tahu ke-36 kemusykilan tersebut, maka tuan-tuan kena tengok muka surat yang berikutnya. Okey, dalam senarai semak ni, pada muka surat nombor 5. Muka surat nombor 5, kita akan jumpa 36 kemusykilan tu yang mana. Kita akan jumpa daripada nombor 1, daripada perbahasan daripada cerita tentang wahyu Allah kepada Ibu Musa, sampailah kepada peristiwa Nabi Musa ini dia didatangi oleh malaikat maut. Kemusykilan paling banyak yang kita akan pelajari kisah Nabi Musa. Okey. Kisah Nabi Musa ni, tuan-tuan dan puan, kalau sesiapa yang nak tahu dengan lengkap, alhamdulillah, sebelum ini kita dah tamat pun mempelajari kronologi kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran. Jadi siapa-siapa yang pernah mengikuti, tuan-tuan sudah sedia maklum hampir 50 siri kita bincang kronologi kisah Nabi Musa daripada dia lahir sampailah dia bertemu dengan Nabi Musa, dia bertemu dengan Nabi Khadir, sampailah dia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Okey, malam ni kita nak belajar apa? Malam ni dengan waktu yang agak terbatas, kita akan kita cuba bincangkan 3 kemusykilan terlebih dahulu. Kemusykilan yang kita maksudkan, yang pertama kita nak bincang macam mana Allah Ta'ala boleh memberi wahyu kepada Ibu Musa. Kenapa nak babitkan Ibu Musa dalam kisah Nabi Musa? Kerana kisah Nabi Musa ini macam mana dia boleh hidup pada zaman Firaun, sedangkan mana-mana lelaki, anak-anak lelaki yang lahir saja oleh Bani Israel, dia akan dibunuh. Jadi watak cerita Ibu Musa ini memainkan peranan besar dalam kisah Nabi Musa. Tapi kita nak bincang tentang bagaimana Allah menyampaikan maklumat kepada Ibu Musa supaya letakkan Musa di dalam tabut, di dalam kotak
kayu yang yang dialirkan oleh air laut itu. Macam mana Allah menyampaikan wahyu kepada Ibu Musa? Adakah Ibu Musa ni dia seorang rasul? Nah, ini kita akan bincangkan. Sebab apabila sebut perkataan wahyu, mesti dia kaitkan dengan rasul. Okay, nanti kita akan sebutkan seperti biasa, kita mesti kena sebutkan di mana isu ini ada disebutkan oleh Allah dalam Quran. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bincangkan lagi tentang ketika mana Nabi Ibu Musa setelah dia meletakkan Musa itu di dalam tabut, ibu Nabi Musa ni dia menjadi kosong sangat. Dia duk fikir sangat pasal bayi yang diletak di dalam tabut tadi itu. Kan? Dia telah timbul perasaan-perasaan yang bergelojak di dalam hatinya. Okey. Dalam isu yang kedua ni, kita nak bincangkan dari sudut kehalusan penggunaan perkataan hati. Kita bukan nak kupas, bukan kita nak tadabbur ya, cerita Ibu Musa dia meletakkan Nabi Musa ketika bayi di dalam tabut tu. Tetapi kita nak bincang tentang dalam satu ayat Allah sebut tentang hati ibu Nabi Musa, tetapi penggunaan hati itu digunakan dua kalimah yang berbeza. Dua kalimah berbeza. Nanti kita akan jumpa ayat tu yang mana Allah gunakan kalimah fuadun dan Allah gunakan kalimah qalbun. Perkataan hati Allah gunakan dua perkataan yang berbeza. Kenapa? Apa hikmahnya? Nak cari hikmahnya itu, nak tahu kenapa menggunakan dua perkataan yang berbeza tu dah membawa maksud kepada isu kemusykilan. Dan kemusykilan yang ketiga insya-Allah pada malam ini kita nak cerita tentang bagaimana Allah sebut di dalam Al-Quran yang Allah guna dalam Quran tu Allah guna perkataan Allah mengharamkan. Nabi Musa ini dia meminum, maksudnya dia susu badan kepada perempuan-perempuan yang lain. Allah sebut dalam ayat tu, Allah kata waharramna, dan kami haramkan. Kita akan bincang kenapa pula Allah guna perkataan haram kepada Nabi Musa. Dia tu bayi lagi. Kenapa Allah sebut perkataan haramkan? Dia menyusu, dia nak susu badan pada perempuan-perempuan itu, Allah haramkan. Apa maksud Allah haramkan dalam konteks ayat itu? Jadi inilah tiga kemusykilan yang kita akan bincangkan terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada kemusykilan yang keempat. Kemusykilan keempat ni dia agak panjang juga perbahasannya kerana ayatnya agak panjang juga, tapi kita cuba tumpukan tiga dulu ya. Tiga kemusykilan yang kita nak pelajari pada malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan pengisian kita pada malam ini. Mohon rahmat banyak dari Allah. Doakan supaya Allah lapangkan dada kita, Allah bukakan pintu hati kita untuk memahami ayat-ayat Allah yang berbentuk penceritaan kisah Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Okey, sekarang saya akan bentangkan tiga kemusykilan yang saya akan paparkan menggunakan slide PowerPoint seperti kaedah kita sebelum ini. Dalam masa yang sama, kalau tuan-tuan ada Quran terjemahan, kalau boleh ambil Quran tu. Tuan-tuan boleh rujuk pada ayat-ayat yang saya akan sebutkan
sebentar lagi. Jadi saya paparkan sekarang nota dalam bentuk PowerPoint kisah Nabi Musa yang sedang kita bincangkan. Baik. Kemusykilan pertama, cerita tentang wahyu yang Allah kurniakan kepada Ibu Musa alaihi wassalatu wassalam. Okay, sebelum saya sebelum kita masuk kepada perbincangan tiga kemusykilan tersebut, izinkan saya untuk menyatakan terlebih dahulu apakah surah dan ayat rujukan kepada ketiga-tiga kemusykilan ini. Okay. Yang pertama, tuan-tuan dan puan ya, yang pertama adalah surah Taha, surah yang ke-20, surah Taha, surah yang ke-20, juzuk yang ke-16. Kalau tuan-tuan nak cari muka surat dia, okay, surah Taha ayat 37 sehingga ayat nombor 40, ayat 37 sampai ayat nombor 40 ni, ia berada pada muka surat 313 dan 314. 313 sehingga 314. Surah Taha. Okey. Kenapa kita pilih surah Taha? Kerana dalam surah Taha ayat 37 sampai 40 ini ada ayat-ayatnya yang menceritakan kepada kita bagaimana kelahiran Nabi Allah Musa. Sebab yang kita nak bincang ni semua isu tentang kelahiran Nabi Allah Musa. Okey. Saya yakin tuan-tuan dah sempat mencatat muka surat rujukan ayat 37 dan 40 dalam surah Taha. Okey. Surah yang kedua yang kita akan rujuk adalah Suratul Qasas. Surah Al-Qasas, surah yang ke-28 di dalam susunan surah-surah di dalam Al-Quran. Okay. Ayat yang kita nak rujuk ada beberapa ayat saja. Tetapi kalau tuan-tuan nak tahu bagaimana kelahiran Nabi Allah Musa sampailah dia disusukan oleh ibunya kembali, tuan-tuan kena lihat ayat nombor 1 sehinggalah ayat nombor 13. Okey. Kalau nak lebih lagi spesifik dia, kita boleh ambil bermula ayat nombor 7 lah. Kita boleh terus pergi kepada ayat nombor 7. Sekejap saya baiki sekejap. Okey, ayat nombor 7. Ayat nombor 7 sampai ayat nombor 13 dalam surah Al-Qasas. Okey, muka surat 386. Muka surat 386. Dalam muka surat yang sama 386 tu ada ayat nombor 7 sampai ayat nombor 13. Okey, dah boleh buka. Okey. Jadi sebelum saya lanjutkan perbincangan tiga kemusykilan tadi, izinkan saya cerita pendek sahaja supaya tuan-tuan tahu tiga kemusykilan ini dia punya kronologi tu bagaimana. Okey, saya masuk surah Taha dulu. Okey, surah Taha ni tadi saya sebutkan kan ayat nombor berapa tadi? Ayat nombor 37, 38, 39, 40. Ada 40 ayat, 40 ayat. Ada 4 ayat cerita tentang kelahiran Nabi Musa sampai dia disusukan. Okey, kalau lihat dari sudut kronologi yang telah disusun mengikut carta alif, flowchart dia, kita lihat ya. Okey. Kejap, saya izinkan saya kejap ya. Ayat nombor berapa tadi? Sekejap. Ayat nombor 37 sampai 40. Okey.
semasa saya ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan ayat ni, tuan-tuan kronologi ni tuan-tuan boleh tulislah nombor ayat dia. Ayat dia senang je nak faham sebab dia ada 4 ayat. Okey, begini. Kalau kita rujuk dalam surah Taha ayat 37 sampai 40, okey, mula-mula tuan-tuan akan jumpa Allah telah cerita kepada kita dalam Al-Quran. Allah telah mewahyukan kepada Ibu Musa alaihi salatu wassalam. Allah wahyukan apa kepada Ibu Musa? Okey, Allah perintahkan Ibu Musa supaya letakkan anak iaitu Nabi Musa yang masa bayi dalam peti berkayu, kemudian lepaskanlah bayi itu ke dalam laut. Okey. Selepas Nabi Musa dilepaskan ke dalam laut, fil yammi, akhirnya sampailah ke istana Firaun. Maka bayi itu, Nabi Musa itu dipungut oleh Firaun. Maksudnya bayi itu, Nabi Musa itu telah dijumpai oleh Firaun. Kenapa kita katakan musuh Allah dan musuh anaknya? Maksud dia Firaun lah. Firaun kan musuh bagi Allah, musuh kepada Musa, musuh kepada mak Nabi Musa. Sebab apa? Sebab Nabi Musa itu Bani Israel. Okey. Kemudian mak kepada Nabi Musa itu telah memerintahkan kepada anak perempuan dia iaitu kakak Musa untuk pergi melihat bagaimana keadaan Musa ni sebenar-benarnya, anak dia yang bayi tadi tu. Dalam masa yang sama, akhirnya kakak Nabi Musa ini dia bagi cadangan kepada perempuan-perempuan yang telah diupah oleh isteri Firaun, oleh Firaun itu sendiri untuk menyusukan Nabi Musa. Sebab Nabi Musa ni bayi, so dia perlu diberikan minum. So nak minum ni, zaman dulu tu dia minum susu badan lah. Jadi dicari siapa perempuan-perempuan yang boleh menyusukan badan tu. Okey, akhirnya Nabi Musa ni dia tak boleh terima susu badan perempuan-perempuan yang lain. Maknanya dia still lagi menangis lah. Akhirnya kakak Nabi Musa tadi ni dia mencadangkan supaya Nabi Musa ni, bayi tersebut tu disusukan oleh seorang perempuan yang lain. Tapi dalam cerita ni mereka tak tahu yang perempuan itu adalah kakak Nabi Musa, dan mereka tak tahu pun perempuan lain yang boleh menyusukan Nabi Musa ni adalah mak dia sendiri. Okey, akhirnya kembalilah Musa kepada emaknya untuk disusukan. Kemudian masuklah cerita Nabi Musa lari ke Madian itu dan masuk cerita yang lain. Okey, jadi dalam surah Taha, 3 kemusykilan yang kita nak bincang ni dekat perkara mana, dekat flowchart yang mana? Kita nak ambil dekat sini nanti. Kat belah sini. Dekat sini yang kita akan bincangkan 3 kemusykilan tu. Okey. Jadi kita teruskan dengan kronologi dalam surah Al-Qasas. Okey. Dalam surah Al-Qasas agak panjang sikit kronologi dia sebab ayatnya banyak kan. 7, 8. Tapi yang ini saya ambil kronologi ni, saya ambil daripada ayat-ayat yang awal lah, daripada ayat pertama dah. Okey. Kalau kita belajar surah Al-Qasas, sebelum Nabi Musa ni lahir, Allah dah cerita terlebih dahulu bagaimana keadaan Bani Israel yang berada di Mesir sebelum Nabi Musa itu dilahirkan. Maknanya kita belajar Nabi Musa ni
merupakan keturunan Bani Israel, yang mana Firaun dia kalau dia tahu ada mana-mana anak lelaki, dia akan bunuh. Oleh kerana itulah ibu Nabi Musa ni dia tidak ada pilihan lah. Maksudnya dia nak buat apa dekat Musa ni. Kalau simpan lama-lama, letak di dalam rumah lama-lama, nanti ada tentera-tentera Firaun yang akan jumpa yang dengar. Okey, lalu ibu Musa pun susukanlah Musa. Kenapa dia susukan Musa terlebih dahulu sebelum dilepaskan ke dalam sungai tu? Kan? Okey, kemudian dia letaklah Musa tu lepaslah ke sungai. Okey, masa dilepaskan ke sungai itulah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji-janjinya kepada Nabi Musa. Dekat yang kita nak bincangkan ni, isu kemusykilan kita dekat sinilah. Yang masa dekat sini. Isu kat mana? Kronologi yang mana? Kronologi yang dua ni. Ni, yang tiga ni. Flowchart dia yang tiga, dua ni. Okey, saya harap tu jelas ya. Okey, kemudian dalam surah Qasas tu, Nabi Musa pun Firaun pun jumpa Nabi Musa. Lepas tu isteri Firaun ni tertarik hati kepada Nabi Musa. Lepas tu Allah teguhkan hati Nabi Musa. Maafkan saya. Bukan. Kalau tiga kemusykilan tadi tu, kita nak ambil yang ni dulu. Yang dekat sini satu. Okey. Termasuklah ni pun ada jugalah. Ada kaitan dia. Lepas tu yang satu lagi, selepas Nabi Musa ditemui oleh isteri Firaun tadi tu, kat sini yang kita nak bincangkan. Macam mana Allah teguhkan hati ibu Musa supaya jangan bagi tahu bahawa Musa tu anak dia. Itu kita akan bincangkan tentang hati nanti. Kemudian kakak dia pun cari dia. Akhirnya Nabi Musa ni Allah telah aturkan dia tidak dapat menerima mana-mana susu badan perempuan-perempuan yang lain. Masa itulah perbincangan yang kita nak masukkan di sini jugalah, pada kronologi yang ini. Inilah kita akan bincangkan isu di sini. Sampailah kepada akhirnya Nabi Musa pun dapat kembali semula ke ibu dia. Lepas tu Allah pun cerita, itulah janji-janji Allah yang mula-mula yang Allah sebut ketika nak suruh emak dia meletakkan Nabi Musa. Lepas tu tamat. Tamat ni maksudnya tamat sampai cerita kelahiran Nabi Musa. Okey, jadi kalau tuan-tuan nak tahu cerita lebih lanjut, tuan-tuan kenalah membaca daripada satu ayat kepada satu ayat. Okey, kita teruskan dengan kemusykilan yang pertama. Okey, kita nak cerita tentang wahyu kan? Okey. Dalam surah Taha ayat 38 memang kita akan jumpa perkataan wahyu. Allah mengatakan auhayna ila ummika ma yuha. Tertinggal ayat 38 sekejap. Saya tengok sekejap, takut saya tertinggal ayatnya sekejap ya. Beri saya masa sedikit, ayat nombor 38. Saya tertinggal tuan-tuan ya. Saya tertinggal perkataan il auhayna. Saya kata saya baca ini pun macam tak betul. Saya tinggal perkataan ni. Tak apa, nanti saya bagi nota, saya edit sikit. Di depan dia macam ni. Dia ada id yang betul dia. Idh auhayna ila ummika ma yuha. Ketika kami wahyukan kepada ibumu perkara yang perlu dia lakukan. So surah Taha ni surah yang Allah mengimbau kembali kisah macam mana Nabi Musa ni dia dilahirkan. Dia selepas dia lahir tu apa mak dia buat. Allah cerita kembali kisah itu kepada Nabi Musa. Tapi Allah menggunakan perkataan auhayna, kami wahyukan. Lepas tu kita jumpakan mayuha, wahyu lagi. Okey, kalau kita belajar terjemah harfiah,
belajar terjemah daripada satu kalimah kepada satu kalimah ni, kita akan jumpa di terjemah wahyu lah. Kan, wa awhayna maknanya kami wahyukan kepada ibumu, wahai Musa. Kenapa mak dia boleh dapat wahyu? Mak dia ni rasul ke? Okey. Satu lagi surah, iaitu suratul Qasas, kita akan menemui sekali lagi Allah menyebut tentang wahyu. Allah kata, wa auhayna ila ummi Musa, dan telah kami wahyukan, dan kami telah wahyukan kepada ibu Musa. Kalau belajar harfiah, memang maksudnya perkataan wahyu kan, wa auhayna, wahyu lah. Tetapi adakah perkataan wahyu di dalam surah Taha tadi dengan surah Al-Qasas ini bermaksud wahyu seperti para rasul dapat wahyu? Oleh kerana itu, kita kena tengok konteks ayat ini apa. Jangan mentang-mentang kita belajar bahasa Arab, kita boleh menterjemah kalimah-kalimah ni, kita terus kata mak Nabi Musa ni rasul tau. Sebab tu Allah kata dia dapat wahyu. Quran kata perkataan tu wa auhayna. Ini satu kesalahan apabila mentafsirkan ayat Quran. Tidak boleh mentafsirkan ayat Quran dengan hanya melihat bunyi ayat tu dan kalimah ayat tu sama macam wahyu. Betul lah, kalau kita tengok ayat tu memang bunyinya wahyu lah, wa auhayna. Jangan. Jadi kita kena tengok konteks ayat ni, sebenarnya wahyu tu sama ke macam para rasul dapat wahyu? Okey. Maka para ulama mengatakan kami wahyukan di situ maknanya kami telah beri ilham kepada ibu Musa. Bukan wahyu di situ merujuk seperti wahyu yang para rasul dapat. Bukan. Tapi wahyu dekat situ dimaksudkan adalah ilhamu fitri. Maknanya Allah bagi ilham. Ilham ni macam Allah beri dia, kalau bahasa kita macam kita dapat idea, kan, kita terfikir macam mak Musa ni, macam mana nak buat anak aku ni, aku dapat anak lelaki ni, kalau tentera Firaun tahu ni, habis anak aku ni akan dibunuh. So apa dia nak buat? Dia nak buat tindakan apa? Itu yang Allah beri wahyu. Allah beri wahyu ke situ, maksudnya Allah berikan ilham kepada mak Musa apa nak buat. Maksudnya tindak tanduk ibu Musa ni ketika nak letakkan Musa ke dalam laut tu, ke dalam sungai tu, ia adalah ilham dari Allah. Jadi wahyu dekat sini adalah tepat kita kata Allah memberikan ilham kepada ibu Musa. Dia bukan rasul. Kalau ditanya kenapa Allah sebut wahyu? Okey. Kita kata tak, memanglah perkataan wahyu, tetapi konteks pentafsiran ayat di sini merujuk kepada Allah bagi ilham. Dan yang lebih jelas lagi, mak Nabi Musa takkan layak jadi seorang rasul. Sebab apa? Sebab rasul ni dia mesti lelaki. Dia tak boleh perempuan. Dekat situ pun maknanya kenyataan ini rasul mesti lelaki, maka kita dah boleh tahu dah, oh wahyu kat sini mesti bukan wahyu yang sama macam Allah turunkan Al-Quran, turunkan wahyu kitab-kitab kepada rasul lain. Okey, nak tahu lelaki itu, maksudnya rasul hanya di kalangan lelaki, kita boleh rujuk dalam suratul Nahl. Kalau buka dalam suratul Nahl, ayat nombor 43, muka surat 272, kita akan jumpa yang Allah kata rasul ini hanyalah lelaki. Allah sebut dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Allah kata, dan tidaklah kami
sebelum kami utus kamu Muhammad, rasul-rasul sebelum kami ni, kami tak utus dia, melainkan dia dalam kalangan orang lelaki, rijalan. Dia mesti orang lelaki. Kat sini juga menjawab kemuskilan tersebut. Walaupun nampak macam perkataan wahyu, tapi kita terjemah dia bukan wahyu, tetapi terjemah dia sebagai ilham. Tapi dalam pembelajaran ni, saya terjemahkanlah dia wahyu supaya nak menampakkan perbincangan kita. Sebab dalam terjemahan, dia tak tulis wahyu ni rasanya kan. Dia tulis kami ilhamkan. Dia telah nyatakan makna sebenar ilhamkan. Tapi sebab saya nak menampakkan lebih jelas perbincangan kita perkataan wahyu ni, maka saya letaklah perkataan wahyu dalam nota ini. Tapi dalam terjemahan kita dah betul lah. Dia kata ketika kami ilhamkan. Okay. Jadi kita selesai untuk kemuskilan yang pertama. Kita pergi kepada kemuskilan yang kedua. Kemuskilan yang kedua tentang hati Ibu Musa tadi. Okey, jom. Ayat dia yang nombor berapa? Kita tengok ayat nombor 10. Satu ayat saja. Walaupun dalam satu ayat, cerita tentang Ibu Musa, Allah sebut tentang hati itu dua. Okey, tengok ya ayatnya. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asbaha fuadu. Tengok perkataan fuadu. Saya highlightkan dengan warna biru kan. Biru ke hijau tu. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Allah kata, dan setelah maknanya setelah Musa tu diletak dalam peti tu kan, hati Ibu Musa ini farigha, menjadi kosong. Ya, menjadi kosong ni maksudnya mak Nabi Musa ni dia tak fikir apa dah. Dalam hati dia terfikir pasal anak dia je. Dia dah tak fikir apa-apa dah. Dia dah tak fikir dia ni dalam pantang lagi, tengah sakit lagi. Dia tak fikir dah. Hati dia ni memikirkan tentang macam mana anak aku ni bayi lagi, dah hidup ke tak hidup ke. Sebab dia letak di dalam peti dia tu kan. Dimakan oleh buaya ke, apa ke jadi. So hati mana fikir pasal Musa saja. Okey. Kerana dia, maksudnya kerana hati dia terlalu sangat fikir pasal Musa ni, bimbang dia terlalu sangat pasal Musa ni, Allah kata nyaris-nyaris, hampir-hampir dia nak bagi tahu kepada orang-orang yang jumpa Musa tu bahawa itu adalah anak dia. Apa jadi pun tak apalah, janji aku boleh bagi tahu itu adalah anak aku. Nyari-nyari, Allah kata hampir-hampir dah. Kan? Tetapi mak Nabi Musa ni dia apa? Dia tak jadi bagi tahu. Sebab apa? Allah kata laula arrabatna ala qalbiha. Dia kata jika kami tidak kuatkan hati mak Musa tu, tentu dia dah bagi tahu kan. Okey, tapi Allah kuatkan hati mak dia supaya dia jangan bagi tahu bahawa bayi yang ditemui di sana Firaun itu adalah anak dia. Supaya tetaplah ia menjadi orang yang beriman. Okey. Kalau kita baca terjemahan, tak ada masalah pun. Betul tak? Sama je. Kan? Kat mana kat muskil dia? Muskil dia adalah dekat sini. Kenapa Allah guna fuad tu? Kenapa Allah guna qalbiha, qalbu? Tapi terjemahan sama. Siapa ada terjemahan berbeza? Fuad di terjemah lain, qalbiha di terjemah lain. Sebenarnya sama. Dua-dua ni memang tentang bab hati. Tapi kenapa perkataan dia berbeza? Okey. Jadi kita tengok begini. Okey, mudah je nak faham sebenarnya.
Bukanlah mudah faham. Faham tu ialah mudah, Quran ni mudah. Tapi kalau kita lihat perbahasan, okey begini. Ketika mana Allah, sebelum Allah mencampakkan kekuatan dalam hati mak Nabi Musa tu, situasi pertama Allah guna fuad kan. Tapi setelah Allah campakkan kekuatan, beri hati dia ni cekal, jangan bagi tahu ni, Allah gunakan qalbiha. Qalbiha tu maknanya qalbun. Okey, kenapa? Apa beza dia? Dari dua sudut, sama hati. Qalbun ini hati. Fuad pun hati, qalbun pun hati. Dia mesti ada jawapan sebab Allah Ta'ala tidak akan mengulangi kalimah yang sama tapi tak ada makna yang berbeza. Itulah ayat Quran hebat. Okay, macam mana kita nak faham dia? Okey, begini. Perkataan fuad, kita ambil fuad dulu. Okey, perkataan al-fuadu, dia ada kaitan dengan kalimah al-fa'du. Okey, fuad, kalau perkataan fuad ini jama' afidah. Okey, fuad. Okey. Maklumat ni, kalau kita rujuk dalam al-mufradat, kalau kita rujuk dalam Qamus Al-Quran, kita akan jumpa Al-Gharib Al-Asfahani mendefinisikan al-fuad adalah at-tawaqqadu, membawa maksud sesuatu yang menyala-nyala dengan berkobar-kobar. Itu al-fuadu. Okey. Perbahasan itu tuan-puan ya, dia ada sebenarnya ada banyak ulama bincang. Apa maksud dada, apa maksud qalbu, apa maksud fuad, apa maksud lub. Ini kita tak nak cerita peringkat-peringkat tu. Dada, sadrun, qalbu, hati, lepas tu fuad, hati lebih dalam lagi daripada qalbu, lepas tu masuk lub. Itu banyak para ulama bincang. Al-Imam Tirmizi ada ulas bab tu. Tapi dalam kita kena, apabila kita bincang, jangan kita ambil semua maklumat kita kata sadrun ni, qalbu ni, bukan dibincang martabat-martabat tu. Kalau kita bincang-bincang martabat tu memang tak boleh nak faham pada ayat ni. Tetapi kita kena tengok konteks ayat. Ayat tu cerita pasal apa? Okey. Jadi fuad tu, dia kata at-tawaqqadu, sesuatu yang menyala dengan berkobar-kobar. Maksudnya, al-fuad ni kenapa Allah guna pada situasi satu? Ingat situasi satu ni apa? Kan mak dia macam mana mak dia nak tengok ya? Mak dia nyaris menyatakan perihal anaknya. Kenapa? Kerana pada situasi pertama, hati mak dia ni berkobar-kobar. Berkobar-kobar tu maksudnya apa? Dia dalam keadaan dia hati dia kosong. Lepas tu timbul perasaan yang bergelojak dalam hati dia. Kan dia bercampur baur kan perasaan dia kan. Kenapalah letak anak dia, apa jadi dengan anak. So dalam hati dia tu perasaan dia bergelojak sangat. Bercampur baur dengan perasaan takut, perasaan macam-macam perasaan ada dalam hati dia tu, Allah gunakan fuad. Sebab fuad ni kalau ikut Al-Gharib Al-Asfahani, iaitu sesuatu yang bergelojak, menyala-nyala dengan berkobar-kobar atau kudu. Jadi tepat tak tuan-tuan? Tepat tak perkataan fuad tu? Sebab memang fuad tu tepatlah sebab situasi pertama kan perasaan mak dia bergelojak ni. Kan bercampur baur, takut pasal anak dia apa jadi. Tetapi setelah Allah berikan dia kekuatan rabbatna, setelah Allah kuatkan hati mak dia tu, Allah guna qalbun pula. Kenapa guna qalbun dekat sini? Kita kena tengok.
Apa makna qalbun itu sebenarnya? Okey. Kalau kita rujuk dalam Qamus Lisanul Arab, Ibnu Manzur ketika dia kupas makna qalbu tu, dia kata qalbul qalbi, dia kata at-tahwil asy-syai' al-waj' an waj'ihi. Qalbu ni dia kata perubahan sesuatu pada keadaannya. Maknanya hati ni, qalbu dekat sini adalah penggunaan qalbu ya. Sebab tu kita baca dekat atas tu, qalbu adalah kata yang diterbitkan daripada kalimah, daripada huruf qaf, lam, ba. Dipanggil qalb, qalb kerana perubahan yang terjadi padanya. Sebab itu qalbu ni sangat sesuai, tepat jika kita nak kaitkan hati yang berubah-ubah. Kejap macam ni perasaannya, kejap bertukar perasaannya, maka kalimah hati yang paling tepat adalah qalbun. Kalau guna fuad, fuad hati juga. Kalau guna kalau kita guna lub, lub hati juga. Tapi yang paling nampak sama fuad dan qalbun. Nampak tak? Sebab itu kenapa Allah guna qalbin pada setelah Allah tetapkan hati mak dia? Maknanya situasi nombor 2 ni, hati mak dia dah tak bergelojak, tak bercampur baur seperti situasi pertama. Maknanya situasi 2 ni, hati mak dia ni menjadi dah macam tenang, dah macam stable dah hati mak dia ni. Sebab Allah guna qalbun. Kenapa? Sebab qalbun tu kan bermaksud berubah di antara satu situasi kepada satu situasi. Tuan-tuan ingat tak doa Nabi tetapkan hati tu? Nabi sebut apa? Kan doa Nabi sering Nabi baca untuk tetapkan hati tu. Nabi kata apa? Ya muqallibal qulub. Betul tak? Kan Nabi kata, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dini. Kan Nabi doa selalu kan. Nabi kata, yang membolak-balikkan hati. Maknanya Allah tu adalah muqallibah. Allah tu muqallib, maknanya yang membolak-balikkan apa? Qulub, iaitu hati. Maknanya hati ini dikaitkan dengan berbolak-balik, berubah daripada satu kepada satu. Kenapa Allah gunakan qalbun pada ayat ni? Kerana Allah nak kata perubahan situasi, keadaan, perasaan, emosi emak Nabi Musa tu. Mula-mula hati dia berada dalam keadaan fuad yang membara, yang bergelojak kan. Tiba-tiba daripada fuad tu Allah datangkan situasi lain, berubah menjadi tenang. Allah gunakan qalbu. Sebab qalbu itu dikaitkan dengan perubahan daripada satu kepada satu keadaan. Okay, jelas tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Maka tak sesuailah situasi yang kedua kalau guna fuad. Dan tak sesuai gunakan qalbu pada situasi yang pertama. Okay. Maha bijaksana kan Allah Azza wa Jalla dalam menggunakan kalimah. Baik. Kita pergi yang ketiga ya. Okey, yang ketiga, kemusykilan ketiga. Kenapa Allah haramkan susu badan oleh perempuan-perempuan yang lain? Okey, kita kena tengok ayat dia. Kita kena ambil surah yang sama Al-Qasas, ayat nombor 12. Okey, kita akan jumpa Allah kata begini. Wa harramna alaihil maradi'. Okey, kat sini Allah kata, dan kami telah haramkan Musa
dari menyusu kepada wanita-wanita yang hendak menyusukannya. Apa maksud Allah haramkan tu? Bukanlah haramkan itu membawa maksud kalau Nabi Musa menyusu badan perempuan lain, maknanya berdosa dia. Hukumnya haram. Bukan. Haram dekat situ pertama, kita kena ingat. Allah Ta'ala lah yang menjadikan mulut Nabi Musa ini tidak boleh menerima mana-mana susu badan perempuan yang lain. Jadi Allah nak mengatakan dengan lebih kukuh, lebih jelas lagi, maka Allah gunalah perkataan kami haramkan. Maknanya Allah nak kata dalam bahasa kita sebenarnya kami telah tegah. Kami telah tegah. Saya terjemahkan haram dekat sini, ingat ini adalah untuk menampakkan dengan lebih jelas perbahasan kemusykilan kita tu. Dalam terjemahan tak adalah diterjemah kami telah haramkan. Dalam terjemahan mesti terjemah kami telah tegah. Sebab itu kalau kita belajar bahasa Arab jangan cepat-cepat untuk tafsirkan ayat tu. Oh, wa haramna, haramna. Kan perkataan haram dekat sini. Haramna. Jangan kita faham, oh Allah haramkan. Maksudnya Nabi Musa kan, dia tak boleh minum susu, dia tak boleh menjadi anak susuan kepada perempuan yang lain. Sebab Allah haramkan susu perempuan lain. Bukan maksud dia macam tu. Haram dekat sini sebenarnya Allah Ta'ala menghalang Nabi Allah Musa daripada mulut dia itu boleh menerima susu perempuan-perempuan yang lain. Nak kata macam contoh bahasa kita macam ni lah. Kita kan kata, aku haramkan kau datang rumah aku. Contoh kan. Bukanlah maksud dia haram tu macam hukum haram tu berdosa. Nak kata apa? Kita nak gunakan bahasa macam halang tu macam halang sangat-sangat lah. Macam tu lah. Itulah yang Allah maksudkan pada ayat wa haramna alaihi maradi. Maknanya Allah cegah, Allah halang. Tengok ya, hatakan mulut bayi pun Allah yang jaga, Allah yang buat. Kan? Akhirnya hanya susuan ibu Nabi Musa itu sahaja yang mulut Nabi Musa itu boleh menerima. Ya. Sebab itu mula-mula tadi kita jumpa kan, mak Nabi Musa ni disusukan dulu anak dia sebelum dia letakkan anaknya di dalam tabut. Okay, itulah perbahasan kita pada malam ini. Ada berapa perbahasan kita? Ada 3. Dah habis. Itulah sahaja yang saya nak kongsikan, yang kita nak belajar 3 pada malam ini. Cukup dah 3 tu pun dah hampir 1 jam. Sebab kita pun dah 10 minit malam. Okey. Ada tak siapa-siapa yang nak membuat penambahan ataupun ada siapa-siapa tak nak ada soalan yang nak ditanya tentang perempuan rahimani wa rahimakumullah? Okey. Kalau tuan-tuan tengok di ruangan chat saya minta mungkin Syahira ke Kak Riza ke kalau boleh letakkan juga link-link yang dalam chat ni dalam FB dalam FB sebab ada yang kalau ada yang menyaksikan secara rakaman mungkin dia boleh tahu, ataupun kalau di YouTube nanti tu letakkan senarai link tersebut. Jazakumullahu khair. Okay, kalau kita tengok dekat ruangan chat tu kita boleh ambil ya, ada YouTube tu, YouTube senarai playlist kuliah Nabi Musa yang kita buat sampai berapa. Okey, saya tunjukkan tuan-tuan sekejap, boleh? Saya tunjukkan dekat tuan-tuan melalui Zoom ni. Cuba tengok ya. Ni, saya paparkan sekarang. Tuan-tuan nampak tak ni? Tuan-tuan boleh tak bagi maklum balas? Tuan-tuan nampak tak playlist kisah Nabi Musa dekat YouTube ni? Nampak, Ustaz. Ada berapa tu?
ada lebih kurang dalam 30, oh maafkan saya, tak sampai 50 pun, 40 je sebenarnya kan. 40. 40 saja, 38. Tapi yang ini pun sebenarnya kita tak cerita, saya tak cover semua ayat lah sebenarnya. Tapi untuk memahami cerita daripada lahir, untuk ketahui fakta dia tu boleh. Sebab ini kita datangkan dalam bentuk fasal-fasal. Dalam waktu kita bentang tajuk ni, kita gunakan kaedah ada 6 fasa kehidupan Nabi Musa. Ya, kalau boleh tuan-tuan tengok, tuan-tuan boleh dapatkan juga nota tu. Nota tu semua ada dalam pembentangan di YouTube ni, dia ada nota. Tuan-tuan boleh dapatkan, ada diletakkan di dalam ruangan chat. Tuan-tuan ambil nota tu, saya izinkan. Semua itu adalah ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Ini bermakna kisah Nabi Musa ni dah cover lah sebenarnya. Kalau siapa nak tahu kisah Nabi Musa kan, berada pada surah-surah Al-Quran, kalau kita ikuti pengisian tersebut, insya-Allah tidaklah sesempurna yang mana, tidaklah seperinci yang mana, tapi untuk asas-asas tu 38 siri tu, insya-Allah kita dapat mengetahuilah sedikit sebanyak. Allahu ta'ala a'lam. Baik, kalau tidak ada apa-apa soalan, kita berhenti pengisian kita pada malam ini. Moga-moga Allah sentiasa memberikan kepada kita hidayatul taufiq. Allah bagi kita rahmat, Allah berkat kehidupan kita dengan keberkatan Al-Quranul Karim. Kita jumpa insya-Allah pada minggu hadapan, sambungan beberapa lagi kemusykilan kisah Nabi Musa. Nantikan. Dan jika tuan-tuan ada kelapangan, besok saya jemput tuan-tuan pagi esok jam 9 pagi. Link Zoom kita ada kongsikan di Telegram dan beberapa grup WhatsApp kita akan hantar untuk mengikuti tadabbur ringkas Suratul Furqan. Suratul Al-Furqan, anjuran ahsanu amala. InsyaAllah saya diamanahkan untuk membentang tajuk tersebut dengan kadar yang mampu secara ringkas insyaAllah. Kita sudahi pengisian kita malam ni dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.